Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Urjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidup di mana sebelum ini kita tidak hidup. Dan tidak lain hidup ini adalah menceritakan kisah-kisah, iaitu cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala nak terjalikan, menandakan Allah tu berkuasa di 7 lapis langit dan 7 lapis busa, isi-isinya semuanya berada di tangan kekuasaan Allah. Jadi apa pun cerita-ceritanya hendaklah kita redha, hendaklah kita merasa senang, sebab segala sesuatu yang Allah tentukan pada diri kita dan sekalian alam ini adalah tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak sempurna, melainkan semuanya terjadinya dengan penuh hikmah Allah SWT. Cuma kita suka berbalah-balah menafikan disebabkan kita tidak mengetahui apa yang Allah tu lebih mengetahui. Ini Allah SWT menceritakan di dalam surah Al-Kahfi, di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir AS untuk Allah perlihatkan ilmu-ilmu yang di sisi Allah, pengetahuan-pengetahuan yang di sisi Allah. Maka ianya adalah berunsur yang sempurna, yang mana apabila dibocorkan perahu tu oleh Nabi Khidir, disuruh oleh Allah, maka hikmahnya supaya kapal ataupun perahu yang dibocorkan itu jadi tidak cantik dan tak jadilah landon-landon untuk mengambilnya. Jadi kalau Nabi Musa memandang kepada ilmiah, pada ilmu, tidak bersandar kepada siapa yang bagi ilmu, maka begitulah jadinya. Padahal dah dikhabarkan, apa pun yang berlaku yang aku lakukan bukan kemauanku. Kalau engkau nak mengikuti aku Nabi Musa, kerana aku berbuat ni atas di sisi Allah. Jadi dia tidak pernah menyatakan yang dia berbuat tu atas arahan dia atau kemauan, kehendak dia. Jadi ini yang Nabi Musa yang banyak berlaku pada zaman kita ini, yang bersifat watak Nabi Musa. Padahal dah dibagi tahu bahawa apa pun yang terjadi, jangan kita menyandar pada ilmu huruf-huruf, ayat-ayat. Kita boleh mempelajarinya bersungguh-sungguh, mengamaliakannya, tetapi jangan bersandar. Kalau kita bersandar, maknanya kita telah memuja ataupun membuat kesyirikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi Musa tadi tak mampu nak ngikut Nabi Khidir. Gitulah keadaan dia. Maka kita tidak akan dapat mengikuti apa sistem Allah SWT. Nabi Khidir tu membawa sistem Allah SWT. Maka Nabi Musa tidak boleh. Dia mengikut undang-undang syariat di dalam kitab. Kalau kita buat sesuatu yang tak bagus, kita ni salah. Tapi bagi Nabi Khidir, dia berbuat atas suruhan Allah kerana dia nampak ke depan sana. Sedangkan Nabi Musa dia bergantung pada ilmu yang terkini, yang dia tidak dia bergantung pada apa yang Nabi Khidir tahu ke depan tu macam mana atau cerita. Jadi orang-orang arif billah begitu juga.
Dia tahu apa yang akan terjadi nanti sekiranya kita tidak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Hidup kita akan bersandar kepada selain daripada Allah. Maknanya kita tidak bersandar pada Allah. Kita bersandar kepada banyak ilmu, banyak huruf-huruf, banyak yang jadi huruf itu keluar pula. Kita membaca ayat ni, wa may yattaqillah ayyaj'al lahu makhraja. Kita bergantung, kita kata tahu ayat ni aku amalkan, mendatangkan rezeki yang banyak. Dah silap kita bergantung. Kita telah menyembah kepada ayat. Ini Allah sendiri melarang. Adakah engkau menyembah kepada af'alku, tidak menyembah kepada zat sifatku? Maknanya kita kalau sekadar sembah pada af'al belum lagi. Kita menyembah pada asma' belum lagi. Kita menyembah pada sifat pun belum lagi. Sampai betul-betul kita menyembah pada zat, tak ada keakuan diri kita. Dialah yang menyembah dirinya sendiri. Jadi ini yang dipegang oleh para iaitu orang yang arif billah. Mereka mengetahui betul apa saja anzala ala abdihil kitab yang turun pada dia tu tadi, pasti dia akan cepat lakukan. Seperti mana Nabi Hidir tadi. Cepat datang bocorkan, terus Nabi Hidir bocorkan. Cepat dia dapat. Dia tak ada lagi, kenapa nak kena bocor ni, perahu tenggelam. Tak. Begitulah orang yang ilmunya berada di sisi Allah. Jadi dia sentiasa menurut betul-betul apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi orang yang begini adalah orang yang dipanggil orang yang benar-benar iaitu telah lebur. Dia tak mahu ada keakuan diri. Para Nabi, para Rasul, wali-wali Allah, orang arif billah dia takut tak rasa keakuan diri. Sebab bila ada keakuan diri jadi macam Nabi Musa, iaitu menyandarkan kepada ilmu, menyandar kepada selain pada Allah. Itu satu kesalahan. Itu boleh dikatakan juga kesyirikan yang halus. Kerana kita tidak nampak Allah, kita nampak ayat Allah. Kenapa kau jadi kaya, jadi senang? Aku amalkan ayat ni dah 25 tahun. Maknanya engkau menyembah ayat, tidak menyembah kepada itu yang ditentukan oleh Allah. Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Itu tadi. Itu buktinya Allah zahirkan kisah Nabi Hidir dengan Nabi Musa. Bagaimana kita jangan menyandar kepada sesuatu hukum itu tadi yang telah berlaku di dalam kitab. Tetapi kita harus Allah dahulu. Bukanlah kata hukum itu tak betul. Tapi kita kena Allah dahulu. Allah dahulu. Baru kita carikan ayatnya tadi. Ada situ ayatnya. Sebab kita tak tahu kehendak-kehendak Allah tu bukan berada di dalam kitab. Kehendak-kehendak Allah tu berada di sisi Allah, terkini di sisi Allah. Kita tak tahu. Jadi itu yang kita nak pegang dulu. Tersilap je kita sandar selain daripada Allah. Kita nampak kitab dulu, kita nampak ayat dulu, kita nampak hadis dulu, kita tak minta kepada fatwa Allah dulu, maka kita berada dalam kesyirikan. Walaupun jawapan tu betul, tetapi kita tetap menyembah kepada ayat Allah. Siapa yang nak menjelaskan ni? Siapa yang menanggungkan tadi kesyirikan kita sebab kita bersandar kepada ayat Allah? Sedangkan ayat-ayat itu sendiri datangnya untuk mengesakan Allah. Ayat yang Allah jadikan daripada titik satu huruf alif sampai banyak ayat, semuanya dikatakan oleh Allah, kulau kanal bahru midadan li kalimatir rabbi. Air lautan dijadikan dawat untuk menjadikan kalimat-kalimat Tuhan, nescaya kering, dan ditambah lagi pun tetap kering. Jadi bukan disuruh kita bersandar pada ilmu, dibalikkan pada ayat tu. Dia kata tidak lain adalah disuruh ilahun, diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, iaitu yuha ilayya annama ilahukum ilahun wa nombor satukan Allah, bukan menombor satukan ayat-ayat. Itu yang kita nak faham. Kita nak lihat betul-betul kita ni sekarang hala tuju kita ke mana. Kalau hala tuju kita tidak dapat kepada Allah tu tadi, kenal Allah, maka kita tidak dapat hala tuju. Hala tuju kita nanti kita ingat kita banyak ayat-ayat, kita banyak ilmu. Nanti kita bersandar, aku banyak ilmu, aku banyak belajar, jadi aku ni layak, ya Allah, mendapatkan bahagian-bahagian yang aku nak. Maknanya kita
kita masih lagi membawa ayat-ayat di hadapan Allah. Sedangkan Allah kata tadi, tinggalkan semua, tanggalkan semua ilmu kepengetahuan yang aku bagi. Itu bukan ilmu kau, tahu, tapi aku nakkan kau, bukan aku nak kau bawakan ilmu amalan kau kepadaku. Jangan tersilap. Nabi Muhammad SAW dah ingatkan kita. 60 tahun ibadah ilmu banyak. Ya. Ibadah tak habis-habis 60 tahun. Tetap nak masuk surga selangkah lagi. Disoal oleh Allah SWT pada malaikat. Disuruh soal kepada orang yang 60 tahun ibadah. Selangkah lagi nak masuk surga. Nasi disoal Allah. Kerana apa? Kerana aku telah mengamalkan 60 tahun. Allah Ta'ala kata, malaikat keluarkan dia. Dia masih lagi tak kenal aku lagi. Masih nak bersandar kepada amalan dia. Bukanlah Allah tak bagi. Tapi Allah bagi buat ibadat. Tapi jangan sandarkan. Engkau ke yang melakukannya? Kudrat siapa yang kau pakai? Iradat kehendak siapa yang kau dapat? Kau tak ada iradat, tak bermaya, lemah longlai kita. Saya nak cakap pun tak boleh. Kau tak ada kudrat iradat, dia habis kita. Dah hidup pun dia cerita dia. Kita nak apa, nak cerita yang kita ni hidup buat amalan apa. Semua dia. Yang ada pada kita adalah kesalahan, keinsafan kita. Mengadu hal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Setiap masa kita melakukan kesyirikan. Yang halus juga yang itu kita tidak sedari bahawa hidup kita ni tidak ada kemanisan bila melakukan kesyirikan. Banyak. Dan anak-anak kesian kita, anak-anak sekolah kita. Mata pelajaran ni adalah mata pelajaran yang membawa kepada anak tu tak tahu apa pada Allah. Membawa kepada keakuan diri, kepada kesyirikan. Daripada darjah 1 sampai darjah 6. Masuk pula sekolah menengah sampai universiti. Tak tahu apa nak ngesahkan Allah. Dia tak tahu. Ya? Sebab cikgu-cikgunya tak diajarkan. 1 campur 1, 2. Dia tak ajar 1 sampai 1. InsyaAllah jawapannya 2. Kalau Allah mengizinkan lain, jawapan dia lain juga. Ini tetap tak ada insya-Allah, tak ada rasakan Allah. 2 campur 2 apa? 4. Betul. Insya-Allah 4. Kalau izin Allah 4 lah. Itu agama kita tauhid. Kita kena ajarkan anak-anak gitu. Sentiasa kita masukkan kalimat-kalimat Rabbi. Supaya dia tu terus nampak apa pun jawapan dia, tetap dia kata insya-Allah dengan izin Allah. Dia tak berkehidupan dengan menyangkakan yang mesti begini. 2 campur 2 mesti 4. Tak, dia tak ada boleh mesti. Dia mesti izin Allah. Nak diajarkan tadi. Nak dimasukkan dalam pejabat, dalam kehidupan kita bertani dan kehidupan kita nelayan. Semua nak dimasukkan dengan kalimat-kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat-kalimat kudus. Supaya kita dapat betul-betul mengesahkan Allah di mana jua pun. Apa bidang pun, apa posisi kau pun. Kau seorang petani, kau seorang mekanik, kau seorang nelayan, kau seorang doktor, kau pegawai agama, kau apa pun saja menteri, kau agung, daripada atas sampai ke bawah, kau dah bersiap bersungguh-sungguh dalam kehidupan kau mengesahkan Allah. Bukan membangga-banggakan amalan. Setiap kau tinggi, kau mufti, kau ulama, tetap amalan yang aku tak ada ya Allah semuanya ilmu kau. Dan aku beramal, aku dapat pandai ni semua engkau ya Allah. Engkau yang beralim. Di situ. Apa-apa pun disoal kepada dia, dia pasti akan menjawab bahawa insya-Allah. Dia sentiasa rasakan aku tidak ada daya upaya. Sentiasa dalam diri hilang keakuan dirinya. Sentiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Tetap merasakan tak ada keakuan diri. Dia nak orang yang memandang, masyarakat memandang wajahullah. Supaya manusia pandang dia, ingat dia kepada Allah. Bukan membanggakan diri. Bukan sekadar naikkan keakuan diri. Bahawa aku orang besar. Aku ini, kau perlu puji aku. Kau perlu sebut nama gelaranku. Kau bawa lagi gelaran-gelaran tu kepada masyarakat. Ini yang berkehidupan, ini yang dikatakan tadi kita ni membohong. Kita munafik.
Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan. Penipu. Allah dah tunjukkan kau tak ikut. Jalan yang lurus tu buangkan keakuan diri. Tetapi kau tak buang keakuan diri. Kau masih bawa keakuan diri. Lepas tu kau cakap hari-hari. Kerana abudu kepada engkau ya Allah aku sembah. Kepada engkau lah aku mohon. Tidak membohong. Kau bawa keakuan diri kau juga. Kalau kau betul-betul mohon pada Allah, tandanya adalah buang keakuan diri. Minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang mana semua para rasul, para nabi, wali Allah bawa. Iaitu tak ada keakuan diri. Itu juga. Bergetar bila disebutkan Maliki Yaumiddin. Dia nampak semua diri dia kita lemah longlai. Dia menguasai hari-hari itu tadi. Daripada dulu sejak pertama diciptakan hari, yang kita pun tak tahu bila adanya entah berentah. Sampai bila-bila pun yaum hari itu dikuasai oleh hari Allah. Maliki Yaumiddin. Dia yang menguasai. Sehingga tak tahu apa benda, tak ada apa kita. Semua kita ikut 100%. Ikut 100% apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Tak apalah apa yang ada pada kita. Semuanya diatur oleh Allah. Semua disusun oleh Allah. Bila kita mengetahui kenal diri, kenal Allah, nampak jelas kebesaran keagungan Allah. Setiap kita nak berjalan, kita langkah-langkah, semua nafas kita turun naik, kita rasakan dia, kita bersungguh-sungguh. Kemana pun kita pergi, kita dicampak ke mana keadaan, susah ke senang, apa yang kita alami, kita tetap juga nak cari jalan untuk nak ngesahkan Allah, nak buang keakuan diri kita. Sebab kita tahu itulah ketenangan, itulah makna sakinah, itulah yang tak ada lagi yang lebih tenang. Maka itu kita olahkan sampai Allah sendiri memberikan kepada kita anugerah, iaitu dia leburkan kita betul-betul. Baru dimasukkan Allah yang susun dalam kehidupan kita. Jadi kita akan buta pada yang lain-lain. Kita hanya nampak Allah yang menyusun hidup kita. Allah yang menyusun kalian alam ini kita nampak. Kita nampak matahari bergerak, bintang bergerak, naik bulan. Semua yang kita nampak itu semua tangan-tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang kita lihat ada memiliki kekuasaan. Melainkan kita nampak Allah lah dahulu yang menggerakkan, mendiamkan, menetapkan. Itu semua Allah. Tak ada susah bagi Allah untuk menguruskan sekalian alam ini. Jadi sekalian alam ni Allah telah berjanji bahawa ini semua kenikmatan adalah untuk hamba kau. Jadi sesungguhnya hamba-Ku adalah semata-mata untuk aku. Jadi kita tujuan kita, jangan kita kejar, dan memang Allah janjikan nikmat sekalian tu kepada kita. Kita perlu tumpukan, iaitu wa ila rabbika farghab. Hala tuju kita betul-betul kepada Allah setiap saat dan merasakan dia aja. Tak mahu ada rasa keakuan ni. Dia aja. Cuma nak cakap, dia aja, olahkan. Dia aja. Yang bergerak, yang diam, yang nafas turun naik, dia. Jangan ingat lagi batang tubuh kita. Gitu bila Allah dah leburkan kita, kita akan rasa tak ada apa benda pun. Satu abuk pun tak ada apa kita buat. Semata-mata dialah yang menyusun kehidupan kita, kerana dia yang maha sempurna. Atas semua yang ditakbirkan di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya pergantian siang dan malam, ditakbir oleh Allah. Tak ada siapa boleh takbir. Tak ada siapa boleh ngurus. Baik iblis, baik setan, baik iblis, baik dajjal, baik jahil. Semua di tangan kekuasaan Allah. Bila Allah beri kursi sama wati wal, dia memberikan kerajaan kepada setiap di langit dan di bumi. Semua sekali kerajaan itu, kursi itu dibagi oleh Allah. Jangan kita nampak kursi, tetapi nampak siapa yang bagi kedudukan kursi itu. Kepada iblis, kepada malaikatul maut, kepada siapa-siapa pun, kepada diri kita. Siapa yang bagi kita dapat bercakap ni? Siapa yang dapat bagi kita mendengar ni? Siapa yang dapat bagi kita melihat ni? Siapa yang dapat memberi kepada kita ini berkata-kata yang pandai ni? Melainkan hilanglah bukan engkau Muhammad, bukan engkau wa ma ramaita. Tegakkan betul-betul, berusaha bersungguh-sungguh nakkan Allah ni tadi, yang sentiasa tak pernah tinggalkan kita. Baru kita tahu bahawasanya betul Allah je yang ada. Inilah senikmat-nikmat yang paling
paling besar sekali. Ini yang Allah nak bagi kepada kita ni. Iaitu Allah, kembali kepada Allah. Tak ada diri kita dan tak ada semua. Baru kita tahu nanti hidup kita ni disusun Allah. Seperti mana dalam mimpi kita bermimpi, tidur, mimpi. Gitulah Allah Ta'ala susun mimpi itu, mimpi itu. Kita tak boleh mampu nak buat apa dalam mimpi itu. Betul? Tak boleh buat apa. Tapi atas dasar Allah kurniakan kepada kita tu tadi, di dalam mimpi tu betul-betul kita nampak dia yang menyusun kita. Dan apabila kita bangun, roh kita masuk balik, kita bangun, tetap juga kita nak rasakan seperti mana dalam mimpi dia juga susun. Di luar juga kita rasakan juga dialah yang menyusun hidup kita 24 jam. Jangan rasa tadi dalam mimpi lain kehidupan tu, di luar mimpi ni mainan tidur lah. Kita tak faham. Mimpi ni bukan mainan tidur. Mimpi ni ada sesuatu hikmah yang Allah nak bagi. Dia nak perlihatkan beginilah keadaan kau di luar. Di luar maknanya mana masa di luar, bukan dalam tidur, dalam mimpi. Engkau punya perangai dalam mimpi tu yang dia bawa, dia memperkenal bahawa engkau ni kalau engkau hubut dunia, dia akan ceritakan dalam mimpi tu perjalanan kau mengejar dunia. Kalau orang yang bijak, dia akan menyaksikan. Tak lain adalah dia menyaksikan dalam mimpi itu sendiri peringatan yang besar daripada Allah tentang diri kau itu sebenar. Kalau dalam mimpi kau tadi kau mengajakkan orang mengesahkan Allah, akhlak kau dalam tu baik, nak mengesahkan Allah, maka betul lah itulah kehidupan kau di luar sana. Ya, tetapi kalau kamu dalam mimpi masih lagi kamu nak sesuatu selain daripada Allah dalam mimpi itu Allah nak menyatakan itulah diri kau sebenar di alam yang dibawakan tadi. Jadi kita perlu ingat, mimpi itu mengajar kita sejauh mana keyakinan kita, akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan diri masing-masing. Fa fi anfusikum, engkau tinggi, engkau ulama, engkau apa, baca kitab hari-hari. Engkau baca macam kitab, ada beratus ribu kitab dalam rumah, macam pustakaan. Kau dah baca macam-macam. Belum tentu kalau engkau mimpi, engkau berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan makhluk. Belum tentu lagi. Tapi ketika kamu berada di dalam mimpi, kamu berada di dalam berakhlak, maka perjalanan hidup kamu itulah sebenar-benar. Maknanya kamu tetap mengesahkan Allah dalam mimpi itu juga. Kamu mahukan Allah, tak mahu keakuan diri dalam mimpi itu, maka menunjukkan betullah kehidupan kau di luar tanah. Jadi kehidupan kita di dunia akan mencerminkan kehidupan kita di dalam mimpi itu tadi. Jadi mimpi itu membawa peringatan yang besar tentang diri kita. Kalau orang hisap dada, tidurkan dia. Orang ahli zina, ahli maksiat, tidurkan dia dengan orang ahli Allah yang kenal Allah. Ya, bila bangun tidur, jujur cakap apa yang dimimpi oleh ahli sabdada tadi, oleh minta maaf ahli maksiat tadi, dia bangun tidur apa yang dia dibagi mimpi oleh Allah, iaitu dia dikejar orang lah, orang nak pukul dia lah, orang nak cari dia, ada sesuatu hutang, macam-macam. Kalau orang ahli dunia memimpi itu tadi, dia tak tenang dalam mimpinya itu tadi. Itu Allah nak ajar. Tapi bagi orang ahli Allah, arifin billah, dia tidur, mimpi dia sekejap ya, mimpi yang penuh indah, membawakan, mengesahkan Allah tadi. Pasti Allah takkan tipu. Begitulah nanti kita dimasukkan di dalam kubur. Masa kat dunia, kita dengan siapa? Dengan siapa kita di dunia? Kalau selalu dengan Allah bergerak, angkat apa, minum, tukar malam siang tadi, berdiri, duduk, baring, sentiasa kena rasakan Allah. Begitulah tadi di dalam alam barzah, sentiasa engkau dengan Allah. Tapi bila kat dunia tadi engkau dengan Allah tidak engkau kenal, hidup kau tumpukan kepada selain pada Allah, begitulah kamu akan diazab di dalam kubur. Azablah tentu-tentu punya. Tapi nak selamat, Allah Ta'ala kata, berada dalam bentengku, iaitu mempelajari la ilaha illallah, hilangkan keakuan diri, isbatkan Allah betul-betul dalam kehidupan kita ini, hingga kehidupan kita dunia dapat kita pegang. Pegang macam mana? Dunia ni tak dapat menipu kita dah. Sebab apa? Kita tahu dunia ni semua adalah
Perhiasan. Al-malu wal-banu zinatul hayati dunia. Perhiasan saja. Yang betul-betul al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amal. Yang betul-betul kita nak adalah yang tetap kekal, iaitu Allah nak kita rasakan kekal. Itu 24 jam kita nak. Allah dalam hati. Allah sentiasa. Mulut kita bekerja, badan kita bergerak, tapi hati kita ingat rindu kepada Allah, ngesakan dia. Tanpa rasa ada keakuan diri. Inilah matlamat dia. Dan kita nak ajar kesian anak-anak kita. Daripada darjah 1 diajarkan kesyirikan. Darjah 2. Oh, markah anak awak baguslah. Anak awak nombor 1, nombor 2 lah. Mensekutukan Allah dapat nombor 1, nombor 2. Kita pula mak bapak tertipu. Bukanlah saya cakap nombor 1, nombor 2 itu tak betul. Anak kita menjadi mengumpul ilmu. Dan tak tahu ala tuju ilmu tu tadi. 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. Kita tak bersandar pada Allah yang menentukan. Kalau Allah kata 4, 4 lah. Kalau kata 6, 6 lah. InsyaAllah. Tapi 1 campur 1, jawapan dia insyaAllah 2. Tapi tak diajar gitu. Ajar kesyirikan. Jangan kita bersandar pada Allah. Bersandar 1 campur 1, 2. Ilmu kita bersandar. Kita tak sedar. Tu tadi. Boleh ajar memang 1 campur 1, 2. Tapi masukkan kalimat Allah tu dahulu jawapannya. Bukannya jawapan tu 2. Allah tu dahulu. Sampai ke Daya University pun tetap juga kita nak jawapan dia tetap. Yang kita jawab tu. Kita tak pun jawab insya-Allah. Ini jawapannya insya-Allah. Kita dah matang kan. Kita dah profesor kan. Patutnya jawab gitu. insya-Allah. Ini tidak. Kami dah siapkan obat-obat dia. Ini pasti akan berjaya. Kamu akan sembuh. Kami dah siapkan obat-obat dia. Kami ada PhD dah belajar di England dia. Di mana-mana. Kami dah ada PhD. Jadi kalau kamu sakit ni, jangan risau. Kami dah siapkan obat tu. La haula wala. Kesyirikan. Siapa yang nak tegur tu? Dah pelajaran tinggi-tinggi, boleh ke dia terima teguran? Boleh ke? Susah. Sombong dah lama berada dalam legar dalam dirinya. Melainkan orang yang betul-betul nakkan Allah, nakkan kesucian, dia boleh turun balik macam Imam Ghazali. Dia boleh turun balik. Tapi kalau orang yang tak nak Allah, nak sandar dengan keakuan diri, dia dah terbiasa berpuluh tahun, keakuan diri dia rasa tinggi, orang lain rendah, dan orang dah biasa puji dia, dia tak mau turun. La haula wala. Malang nasibnya. Bertambah ilmu, bertambah jauh dengan Allah. Allah bagi istidraj dalam ilmu. La haula wala. Wa na'udzubillah. Dia rasa dengan ilmu tu dia bertambah, baca ni jadi, baca ni orang sampai percaya dengan dia. Jadi dia mengingat, dia bersandar kepada ayat yang dibaca tadi. La haula wala. Dia tak salah dengan izin Allah. Saya tak tahu apa benda. Ini bacaan pun kalau tak diizin Allah, tak jadi juga. Itu orang yang kenal diri, kenal Allah. Kerana Allah melihat. Aku tak suruh pun aku jadikan ayat supaya engkau menyembah pada ayatku. Ini yang banyak berlaku pada orang-orang alim-alim, orang yang banyak ilmu ni. Rasulullah takut. Rasulullah takut sebab ada rasa keakuan diri. Itu pasal Sayyidina Umar kata penghujung daripada segala pelajaran yang paling tinggi adalah tidak tahu. Dia kata. Kembali kepada tidak tahu. So Sayyidina Umar tu bagi tahu. Saya Abu Bakar lagi tu. Tak ada apa. Yang ada hanya Allah. Ilmu tak ada dah. Punya tinggi belajar dengan Rasulullah. Tak ada ilmu lah. Yang tahu Allah je tunggu. Hari-hari dia tunggu Allah Ta'ala punya. Yang datang tadi. Itu yang tepat sekali. Jadi kita boleh belajar ilmu. Tetapi jangan bersandar, kata Abu Bakar. Masalah ilmu hanya sampai kepada pintu hadrat Allah saja. Dia tak dipanggil masuk. Yang dipanggil masuk adalah kita yang menanggalkan ilmu tu tadi. Kalau kita nak bawa dengan ilmu masuk berjumpa Allah, ibaratnya tak dibenarkan. Yang dipanggil hanyalah kita datang kosong, pulang balik. Kita daripada Allah pulang balik. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Maknanya kita ni kesimpulannya tidak ada makna innalillah tu. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Tak ada pulang mana-mana pun. Tidak dari Allah pun. Makna sebutan ya Allah tu tadi, innalillah kau dari aku dan kembali kepada aku, tu sebutan. Tapi nak bagi kita faham sebenarnya adalah kita ni tak ada, yang ada hanya dia. Kesimpulannya bila kita dah kembali kepada Allah, sebenarnya kita tidak pernah ada. Seperti Sayyidina Umar cakap tadi, kita tidak pernah ada ilmu pun. Kita syok sendiri bila kita belajar, kita rasa kita tahu, padahal itu semua pengetahuan Allah. Jadi belajarlah berapa banyak PhD nak ambil, tapi jangan bersandar pada PhD tu. Jangan nampak PhD tu, nampakkan siapa pemilik ilmu tu. Itu maksudnya, bukan saya tak bagi belajar. Bukan Allah tak bagi belajar. Sebab ilmu Allah luas. Tak habis-habis kau belajar. Bagi 1000 tahun pun tak habis. Jadi jangan kita syok kepada ilmu. Syoklah siapa yang bagi ilmu. Macam kita makan durian tu, sedapnya musangking. Jangan berhenti di situ. Itu masih ilmu lagi. Berhenti iaitu dekat mana siapa yang bagi sedap, engkau lagi sedap ya Allah. Ilmu tu best menuntut ilmu, tapi yang memberi ilmu engkau ya Allah lagi best daripada amalan ilmu tu tadi. Yang kita kata boleh jadi karamah. Mustajabnya ilmu kita ni tak ada. Itu semua adalah kita angan-angan. Sebenarnya ketetapan Allah tu yang paling tepat hikmahnya. Dengan sebab aku amalkan ini, tak usah pakai dengan sebab dah. Semua ketentuan dah Allah dah atur. Qada dan qada balik. Ini yang kita teruk sekarang ni, masyarakat kita makin lama makin teruk. Dia kerja dalam perbankan pun teruk dah. Kerja dalam pegawai-pegawai kerajaan pun teruk dah. Mengikuti jadi sistem-sistem yang telah ditetapkan oleh sistem-sistem Yahudi. Hari-hari kita bekerja dalam jabatan kerajaan, dalam jabatan apa pun, kita dah diterdedahkan dengan keakuan-keakuan diri. Itu tadi. Seorang majikan, seorang pegawai tinggi, dia menundukkan yang di bawah-bawah supaya hormat pada dia. Kalau tak hormat, dia akan membuat sesuatu untuk membuatkan yang di bawah tadi tak menyanjung diri dia, dia bagi satu malang. Itu dia bagi sesuatu yang buruk menimpanya. Tak diajarkan tadi kita ni sama, aku pegawai tinggi ke, aku salah kau tegur. Tak ada dalam jabatan yang bersikap gitu. Sebab dah dididik. Mana-mana pegawai-pegawai kerajaan sebab yang di atas tu tadi tak menyontohi untuk mengenal diri mengenal Allah, tak ada akhlak. Maka dia pakai diri dia ada kuasa, dia menundukkan di bawah. Tapi dia kata tadi ikut sistem siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi bila dia jadi pegawai atas, dia tak berpadukan jalan yang dibawa oleh para rasul, para nabi, siratal ladzina an'amta alaihim. Sebaliknya dia mengikuti ghairil yang tidak dia mahu tadi, dia bawa dalam sistem, kalau dia pegawai, kalau dia atas, dia akan menindas yang bawah. Dia akan mengakui bahawa yang lain bawah, aku atas. Yang atas pula lagi, dia pandang pegawai ni bawah. Dia begitulah berlaku sistem kesyirikan yang berlaku dalam hidup kita biarkan. Dia lakukan solat juga, dia lakukan puasa juga, tapi puasa, solat dia tu tadi Allah Ta'ala rumuskan, maknanya tak ke mana-mana. Tergantung. Allah tak respect, Allah tak pandang. Sebab kau tak membuat pembersihan, iaitu mengenal aku, mengenal diri. Kalau kau buat pembersihan, mengenal diri, mengenal Allah, baru Allah tahu. Tidak akan terjadi jiwa engkau dalam kehidupan kau, engkau akan rasa bawa keakuan diri kau. Itu yang paling selamat. Tapi ini siapa yang nak tegur, itu saya tak tahu. Saya dah lepaskan diri, saya dah menegur kerana kasih sayang, bukan kerana saya nak sesuatu, nakkan pujian, nakkan diam. Tak perlu. Yang perlu sekarang ni, siapa yang dah tengok pada diri dia, buanglah keakuan diri. Jangan dibiarkan lama-lama. Sebab kita dah terlalu lama hidup dalam kesyirikan, tetapi kita berkhayal seolah-olah aku akan dapat syurga. Allah suka pada aku. Itu hayalan. Itu angan-angan. Selagi kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah, itu angan-angan, kata Allah. Melainkan kau betul-betul wafi anfusikum, kau lihat dalam diri kau, kau kenal diri kau, baru kau tahu kau tak ada
baru kau bukan angan-angan. Kau nyata dan jelas dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Untunglah. Jadi saya kesian. Saya merayu. Bukan kata merayu tu maknanya memaksa, tidak. Tetapi kesian. Kalau diri-diri kita duk tertipu dengan hayalan-hayalan. Ya, kita berhayal, kita tak sedar kita dalam berhayal. Sebenarnya kita berkehidupan selalu dengan Allah, tetapi kita tak dirasakan dengan Allah. Bila sebutkan selain Allah, naik syekh kita, semangat kita. Bila sebutkan nama Allah, tak bergetar hati kita. Ya Allah, malang nasib kita tu. Tertipu, kena ada istidraj. Bahaya Allah buat kita ni, bagi-bagi supaya berjauh dengan Allah. Jangan salahkan Allah. Sebab kita menentang Allah dengan merasa ada keakuan diri. Tapi kita kata kita tak tentang Allah. Kalau kita tak tentang Allah, kita tak akan merasa ada keakuan diri. Menentang Allah tu adalah mengaku ada keakuan diri. Jadi bagaimana nak? Saya pun akan ceritakan ini saja. Saya tak mau cerita yang lain. Walaupun ada yang Allah bagi ilmu lain, tapi saya tak mau. Ini yang paling masalah yang menimpa, yang Rasulullah kata paling berat umatku akan datang. Inilah yang menimpa dia. Dia dah hidup, dia tak mahu Allah Ta'ala. Kerana apa? Dia tak mahu kenal diri, kenal Allah. Maka hidup dia tak nak Allah, dia nak ganjaran. Itu tersilap umatku. Jadi berbaliklah. Sebab Rasulullah kata, siapa yang belajar kenal diri, kenal Allah, itulah syafaatku. Bila dia dah dapat kenal diri, kenal Allah. Tapi kalau tak dapat tu, dia tak dapat syafaat Allah. Syafaat Nabi SAW. Minta maaf saya cakap. Ya, minta maaf saja. Bukan ini sesuatu yang main-main. Ini perkara yang sangat penting, mustahak sangat. Ya, walau kau tinggi pegawai raja agung, walau kau ulama besar, engkau belum lagi kenal diri, kenal Allah, berbalik cepat cari mursyid. Kerana engkau dah terlalu banyak merasa sombong dan riak takbur yang kau biarkan. Kau benci sombong, tapi benda tu tak boleh hilang selagi engkau tak jumpa pembimbing rohani. Kau tak cari betul-betul, kau tak akan boleh. Imam Ghazali itu gitu. Dia cari sampai dia tahu hati dia tu, qalbun dia betul-betul kenal Allah, baru dia tahu rupanya. Selama ni hari dia banyak melakukan kesyirikan. Orang duk puji-puji macam-macam dah, termakan juga dia. Jadi bila dia ada ilmu ni, tak termakan dah. Dia dah bercakap semua Allah, semua dia tak rasa diri dia dah. Selamat tak? Selamat. Kita jangan tertipu walau tinggi mana PhD, walau apa pun bidang agama kau tinggi pun, kembalilah kalau kamu belum lagi dapat mengenal pembimbing rohani. Dan amaliahkanlah apa yang diajarkan oleh pembimbing rohani. Selalulah rasa hilang keakuan diri supaya engkau berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya dah jelaskan, insya-Allah kerana kasih sayang, kerana kita ni tak lama lagi akan kedatangan Imam Mahdi, maka kita perlukan kedudukan yang selalu rasakan Allah fana, bahawa itu yang boleh jadi pengikut-pengikut, penolong-penolong Imam Mahdi. Insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif. Syekh لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا أستغفر الله العظيم التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسي طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Sahabat-sahabat, anak-anak sekalian, sudah sampai masanya sekarang ini untuk kita pulang. Untuk kita pulang, kita mencari majlis-majlis
yang bila kita datang dapat memberikan rasa sedap dalam beragama, mendatangkan perasaan dalam beragama, mendatangkan perasaan dalam beragama. Sesungguhnya agama ini dia adalah rasa, dia ada rasa dia. Dan rasa sedap dan rasa enak ni kalau kita tidak pernah rasa, takkan tahu. Man lam yazuk la yadri. Takkan dapat mengecap nikmat rasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Oleh itu, saya mengajak diri saya agar memperbanyakkan berada di dalam majlis. Majlis-majlis begini adalah sunnah. Dan di akhir zaman, majlis-majlis begini, dia dipanggil ribat. Dipanggil ribat. Bila kita berada dalam majlis begini, kita berada dalam ribat. Dan sebaik-baik ribat itu adalah di Asqalan. Sebaik-baik ribat adalah di Asqalan. Walaupun kita tidak berada di Asqalan, bila kita cari majlis begini, majlis tauhid, kita berada di dalam ribat. Banyak majlis ilmu agama, banyak. Saya ikuti tradisi disiplin ilmu agama. Majlis-majlis pembacaan kitab, majlis-majlis pembacaan hadis, majlis-majlis sama', majlis-majlis yang menggunakan akal untuk menakul mata pelajaran agama ini banyak. Tapi suka saya ingin berpesan kepada diri saya dan para sahabat serta para santri sekalian, banyakkan berada di dalam majlis yang mempunyai zauq, mempunyai rasa. Zauqiyah dan syuhudiyah, mengajak orang untuk syuhud, mengajak orang untuk syuhud, mengajak orang untuk merasai ataupun zauq. Carilah majlis-majlis begini walaupun satu hari satu kali. Satu hari satu kali kalau boleh ada. Yang selebih-selebihnya kalau anda merupakan mahasiswa, anda akan mempunyai banyak lagi kredit hours mengaji agama. Itu tak apalah. Jadi mengajilah. Itu bagus tu. Itu bagus. Itu tradisi alim ulama. Memang kena belajar. Tapi bagi ada juga satu majlis tauhid tasawuf ni dalam satu hari satu kali paling kurang. Satu hari satu kali. Dan majlis begini dia dikira sebagai ribat. Majlis yang lain yang banyak pakai akal, yang tu saya tak nak cakap lah tu. Walaupun dia ni adalah majlis ilmu agama, tetapi dia walaupun dia membicarakan tentang ilmu agama sekalipun, tapi kalau dia bukan activate di sini, bahagian hati, bahagian dada ni, dia ni panas di bahagian akal je, bahagian otak je, maka dia dikira sebagai tidak ada elemen zauqiyah dan syuhudiyah tu tak ada. Dia maknanya panas di bahagian sini. Kebanyakannya ilmu itu seperti ilmu tarikh, seperti ilmu usul fiqh, seperti ilmu mustalah hadis, seperti ilmu kalam, termasuk ilmu kalam. Dia banyak di sini, bermain di sini. Carilah majlis yang banyak bermain di sini. Banyak bermain di sini. Hati kita kembang kuncuk. Hati kita ni terasa kembang kuncuk, terasa meluap-luap. Dada tu seperti kena karan, seperti kena bisa, seperti kena dicuci, digaru, dicuci, dirodok, diketuk, luruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Cari guru yang macam tu. Walaupun guru berkenaan, katakan syekh, kita ambil seorang, katakan kita ambil syekh
Pak Sumit dah wafat. Al-Fatihah. Mungkin yang menggantikan dia sekarang Syekh Zainal Asri. Syekh Zainal Asri ni dia mengajar apa pun, dia akan ada zauq, dia akan ada syuhudiyah. Syekh Pak Long Zainal Asri bin Muhammad Ramli, Kedah. Dia mengajak hadis ke, dia ada zauq. Dia mengajak tauhid, ada zauq. Dia mengajak usul fiqh, ada zauq. Dia mengajak adab, ada zauq. Dia mengajak subjek apa pun ada zauq. Bahkan suruhlah dia mengajak matematik pun, insya-Allah ada zauq. Inilah dia. Waliyun min awliyaillah. Cari orang macam ini untuk mengaji di mana-mana pun tempat anda berada, berdekatan, cari orang macam ini bagaikan spesies terancam yang hampir pupus di akhir zaman. Kalau berjumpa cukup bertuah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di malam yang berbahagia ini, di malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Zawiyah Tu'ayah. Yang mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hari-hari Allah. Apa dia? Mengikut kepada hala tuju, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu yang dibawa oleh kekasih kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberuntungan kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan majlis-majlis sebegini. Beruntungnya tuan rumah, beruntungnya macam Ustaz Aziz beritahu sebelum ni, seorang di Indonesia tu, siapa saya pun tak ingat nama dia, bermimpi dengan Rasulullah SAW menjadikan satu majlis tu supaya menjadikan bilangan 1 juta orang. Tapi dipendekkan cerita, dia telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah cakap, yang ini ya betul, dah dijadikan 1 juta orang untuk majlis selawat kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang lebih dikasihi, dicintai oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT, iaitu orang yang berhikmat rupanya. Termasuklah tuan rumah, orang yang berhikmatlah, menyediakan tempat dan sebagainya. Itulah. Jadi kita ni, saya pun sama-sama, saya pun tak mampu nak buat benda tu semua yang Rasulullah bagi tahu tu. Tapi mengharaplah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjalankan apa yang disuruh tadi tu. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kita yang kita perlu tekankan, untuk kita risaukan bahawa ada keakuan diri kita rasa risau. Itu yang kita tekankan. Barulah dia yang luar-luar tu, insya-Allah Allah Taala akan aturkan sebagaimana yang Allah Taala tentukan. Jadi yang itulah yang kita risau ni, inilah dalaman ni kita ni. Yang seperti Ustaz Azam beritahu, dalaman kita ni. Majlis-majlis yang mendatangkan zauq dalam diri kita ni, apa dia? Inilah. Menyatakan di dalam wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ni memang kita kena perlihatkan. Diri kita tahu macam mana keadaan yang Allah Taala tentukan. Kita pun macam saya kan, memang dah bertahun-tahun dulu kan berkhidmat dalam kerajaan. Itulah yang diajar kan, British Army semua kan. Keadaan British Army ajar kita macam mana. Siapa British Army tu? Itulah Yahudi kan. Tapi tak apalah kan, kita nak macam mana ditentukan oleh Allah SWT, tapi untuk diperlihatkan keadaan yang mana benda tu yang menaikkan keakuan diri kita. Kita pun rasa takut. Saya pun dijemput sebelum ni kan, dijemput daripada untuk majlis itulah macam lebih kurang reunion lah. Tapi Allah, saya sendiri takut nak hadir tu. Sebab kita dah tahu dah macam mana majlis tu nak menaikkan keakuan diri. Cerita
yang tu je lah. Kan? Jadi kita risau tu. Jadi aku tak nak tersungkur di situ. Saya dah tersungkur di situ. Saya tak naklah, minta maaf. Kan? Minta maaf. Saya dah tersungkur di situ. Jadi saya menyerukan kawan saya, insya-Allah sama-sama kita, kalau dia yang dikatakan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, sama-sama kita, inilah yang dikatakan kenal diri, kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah tu tak tahu langsung, tak apa. Tak suruh tahu pun. Suruh menjadi pendengar yang baik untuk kita sama-sama dapat wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Baru kita dapat yang dikatakan keteguhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu. Insya-Allah sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Kita memang kita tak mampu. Kita tak mampu, tapi kita harapkan semua daripada Allah. Dia. Macam mana nak cakap lagi kan? Itulah keadaan dia. Mengaji benda ni, seperti mana yang diberitahu sebelum-sebelum ni, perkara la ilaha illallah ni perlu ditalkinkan oleh guru mursyid. Ditalkinkan, diperkatakan. Maknanya talk ni lah. Kita sebut talk tu maknanya ditalkinkan lah. T-A-L-K kan? Tambah K-I-N. Talkin tu. Tapi talk ni perbualan untuk kita, guru mursyid ni mentalkinkan sesuatu supaya kita dapat. Dia membimbing tu dia kata, membimbing hati kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting. Penting. Kalau tak ada, saya tak tahu nak cakap macam mana lah, kan. Kita ni sama-sama lah, kan. Saya pun jatuh naik turun semualah, macam-macam lah. Lingkup pun ada, kan. Sebab apa lingkup? Itulah. Kita tak bertemu lagi, kan. Bila dah bertemu, kan, dengan guru membimbing hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana pun pergi, kan, jauh mana pun tetap gelombang tu kuat, kan. Jatuh bangun pun Allah Taala tetap bawa kita untuk bawa kita kepada mengesahkan, memberi jalan supaya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Insya-Allah sama-sama kita. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia ucapkan oleh teman kita tadi, sahabat kita Ustaz Al-Fadil, Ustaz Auza'i Al-Masri, dan juga Syekh Latif tadi, semuanya adalah dalam kesucian, masih dalam keadaan bersih, dalam keadaan menghilangkan keakuan diri baru diucapkan. Bukan di dalam keakuan diri diucapkan, tapi bila difana, dileburkan oleh Allah, maka datanglah anzala ala abdihil kitabah walam yajallahu. Tak ada bengkok, tak ada was-was. Jelas apa yang diucapku daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tak lain, kalau yang datangnya suci daripada Allah, tak lain juga untuk sampai kepada kita, suci juga untuk tak lain, menomorsatukan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tak ada lagi hidup kita gitu je. Itu yang hala tujuan sebenar. Tak mahu yang lain lagi, keakuan diri dia apa tak lagi, tak nak. Dia dah nampak, Allah dah perlihatkan, Allah dah sampaikan, iaitu pada diri Allah tadi, Allah leburkan dengan tangan kekuasaan Allah, maka ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan-ucapan daripada kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, yang pasti akan masuk ke dalam rohaniah yang diucapkan oleh Ustaz Ahmad Auza'i tadi, iaitu di dalam. Di dalam tu akan rasa sentuhan-sentuhan nur-nur cahaya daripada Allah masuk. Nur-nur tu akan menjadikan rasa yang cukup nikmat, iaitu wa amma bin ni'mati rabbika fadis, iaitu nikmatnya tadi dengan Allah tembus masuk daripada Allah. Sebab keluar tu dari perkataan, bukan daripada makhluk, tetapi daripada Allah semata-mata. Pancaran nur tu pergi menjadi ayat-ayat yang teguh di dalam qalbun dia tu tadi. Yang tak lain dalam qalbun yang masuk itu adalah qalbun yang mengesakan Allah juga, maka terasalah zauq, terasalah makna keasyikan, kenikmatan dengan Allah, hingga dia berada di dalam keadaan keasyikan dengan Allah tanpa berhenti. Itu kurniaan-kurniaan Allah. Orang yang mendapatkan mengenal diri, mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka bernikmat dengan Allah tu berterusan.
tidak jemu-jemu dia mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Sejak azali abadi dia cukup mengesakan dirinya. Begitulah kita diberi oleh Allah daim, berterusan, qayyumiyah, berdiri tegak untuk terus mengesakan Allah. Kalau Allah tak berikan sifat qayyumiyah dan daim, kita tak boleh mampu untuk nak mengesakan Allah. Jadi alhamdulillah bila kita dapat terus mengesakan Allah, menunjukkan Allah lah yang memberikan kurniaan itu kepada kita. Bukan kita itu memiliki sifat untuk mengesakan dia, tetapi dialah yang memberikan kepada kita. Di sisi dia menyatakan dirinya mengesakan dirinya, bukan kita. Itu alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Telah Allah bukakan perkara-perkara yang kita tidak tahu. Mukasyafah. Dia buka, tak tahu kita. Kalau tak dibukakan Allah, tak singkap, tak nampak kita. Ghaibu. Yang gaib Allah, yang ghaibal ghuyub. Yang gaib di atas yang gaib Allah. Allah tak bukakan, tak tahu, buta kita. Tertipu pula kita percaya kepada ayat-ayat pula dah. Menyembah pada ayat-ayat, menyembah pada amalan. Sebab kita tak minta Allah bukakan mukasyafah ghaibu. Perkara yang gaib, iaitu Allahnya tadi. Yang kita nak perkenalkan. Allah perkenalkan diri Allah kepada kita tu tadi. Jadi nak Allah yang bukakan. Kita tak mampu nak bukakan. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada bila dah dibukakan kepada kita oleh Allah, maka kita berjumpalah siratal mustaqim. Yang kita minta pada Allah jalan yang betul-betul lurus dan benar, iaitu jalan yang sebenar adalah tidak ada keakuan diri. Bagaimana Sayyidina Umar berkata, tak ada dah ilmu, tak ada semua dah, tak ada dah. Keputusan dia kan, tak ada semua, hidup pun tak ada. Keputusannya adalah semua aku tak percaya, aku hanya percaya yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Sayyidina Abu Bakar pun gitu. Dia bagikan semua apa yang ada, Allah dan Rasul. Betul-betul bukan cakap aja. Betul-betul yang ada, betul-betul Allah dan Rasul. Itu aja dia main. Tu insya-Allah, mudah-mudahan kepahaman ni terus kita bawa dalam kehidupan kita. Dan ajakkan tu tadi. Prihatinlah, banyak-banyak prihatinlah pada isteri, pada anak, pada keluarga, anak-anak kita, pada saudara mara kita. Prihatin kalau minta banyak-banyak. Banyak bacakan laqad ja'akum supaya kita faham. Rasulullah ni terlalu prihatin kepada umatnya. Supaya kita dengan membacanya tadi kita faham bahawa kita kena ada sifat prihatin. Prihatin ni penting. Prihatin ni merasakan kasih sayang tanpa orang tu kita nak balas kasih. Orang tu balas kasih. Kita tak perlu. Kasih sayang ni kita tak perlu orang tu balas kepada kita kasih sayang balik. Prihatin lah tu. Siapa-siapa pun kita kena bersifat gitu. Bukan kita nak menunjukkan tadi prihatin pada orang supaya orang sayang kita, bukan. Tapi prihatin yang original tu supaya kita nak selamatkan, sudah habis. Kita bukan nak imbalan bahawa dia datang kepada kita ramai-ramai, kita ada pengikut ramai. Itu tak ada. Tak ada dalam Rasulullah punya. Rasulullah cuma disuruh ajakkan seberapa ramai untuk sama-sama mengesakan Allah. Bukan nak Rasulullah kata kumpul banyak umat dia, Rasulullah bangga, tak. Bukan Rasulullah tak bangga, tapi Rasulullah nak sebenarnya umat dia sentiasa dapat Allah Ta'ala, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru Rasulullah puas hati. Sebab kita semua ni yang berhak, yang jaga kita sebenarnya 24 jam adalah Allah. Bukan kita. Dan apatah lagi kita nak jaga isteri, anak-anak kita. Sebenarnya kita tak ada daya upaya. Kita kena selalu duduk di situ. Barulah kita apa-apa pun pergi, nanti kita tak merasa apa. Cuma jangan sampai Allah je pergi. Itu yang paling kita takuti sekali. Allah tu pergi macam mana? Kita melupakan Allah, merasakan ada keakuan diri. Itu maksudnya Allah pergi. Sebenarnya Allah tak pernah tinggalkan, kita tak pernah berpaling, tak pernah membenci pun. Tetapi kitalah yang pergi meninggalkan Allah. Kita yang menutupi kufar dengan kita rasa kita ni ada. Itu tadi. Nak dipahamkan betul-betul. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Mohon maaf atau kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.